أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini dalam masa 10 minit saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu potensi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia ini dalam Quran. Ada istilahnya yang disebut sebagai bashar, ada lagi yang istilahnya disebut sebagai al-insan. Dan bashar dan insan ini walaupun memberi makna kepada manusia, tetapi dia mempunyai erti yang berbeza. Kalau bashar itu ialah seolah-olah Allah nak memberi khitab atau Allah nak menyebut tentang kejadian manusia daripada sudut zahir saja, iaitu tangan dan tubuh dan semua sekali. Itu dipanggil bashar, tentang kejadian atau asal usul manusia. Sebab itu bila Nabi SAW menyebut tentang dirinya, lalu disebut di dalam kalimah yang disebut dalam Al-Quran, Qul innama ana basharun mislukum. Qul innama ana basharun mislukum. Sesungguhnya aku, katakanlah ke Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad itu bashar, manusia seperti mana kamu. Ada letih, mengantuk, penat dan sebagainya, yang berbentuk tubuh luaran ni serupa macam manusia, macam kita. Akan tapi dia dilebihkan oleh Allah kerana dia dilantik sebagai Nabi dan diberi wahyu padanya. Itu yang pertama, kalimah bashar. Yang kedua ialah insan. Insan tu ialah, kalau sekiranya kita baca Quran, jumpa perkataan insan, ayat ini lebih mirip menceritakan tentang diri manusia yang dalam tu. Diri manusia yang dalam tu. Kita baca dalam Quran, wattini kan, wattini wazzaitun wa turi sinin hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan, sungguh telah dijadikan manusia. Manusia yang mana tu? Manusia yang dalam tu. Fi ahsani taqwim, iaitu sebaik-baik kejadian. Baik, kita pernah dengar satu ayat Quran yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada manusia. Sebab apa? Ayat yang menyebutkan tentang amanah tu saya ada catat dalam ni, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Tiga benda. Yang pertama, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati, sesungguhnya kami telah bentangkan amanah itu kepada langit-langit, wal ard, dan pada bumi, wal jibal, pada bukit-bukit, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua daripada langit, bumi dan gunung ganang semuanya enggan. Kenapa? Takut tak dapat menyempurnakan amanah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa hamalahal insan, manusia secara sukarela terima. Sebab apa manusia terima? Sebab manusia dia merasakan dirinya mempunyai potensi. Potensi ini disebut dalam surah At-Tin tadi, iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Baik, saya bagi satu contoh. Saya anak 4 orang, yang 3 kecil lagi, seorang anak besar.
dah besar ni dia ada dia pandai bawa motor, sikit lagi dia pandai bawa kereta. Lepas tu yang kecil-kecil lagi ni tak pandai bawa motor. Tapi kalau bawa bisiklet dekat-dekat ni boleh lah. Pergi jauh tak boleh lah. Yang boleh pergi jauh ialah orang yang boleh naik motor. Satu hari saya ada hajat untuk menyuruh menghantar satu barang. Barang tu tempat jauh. Ketika itu saya bariskan 4 orang anak. Saya kata, ini buku ni ayah nak minta hantarlah kepada kawan ayah. Buku ni nak minta hantar kepada kawan ayah. Buku ni penting. Tapi dia tak duduk sini, dia duduk jauh sikit. Kena, kalau nak jalan tu kena, kalau setakat naik bisikal tak boleh. Dia kena naik motor. Maka ketika itu dibentangkan satu amanah untuk menghantar. Ketika itu agak-agak siapa yang merasakan diri dia yang sepatutnya pikul amanah. Yang 1, 2, 3 orang ni banyak naik bisikal. Yang seorang ni dah boleh naik motor. Sudah tentu dia merasakan dia mempunyai potensi untuk dapat amanah tersebut. Maka begitulah juga dengan manusia ini. Apabila dibentangkan kepada langit, daripada bumi, pada bukit, semuanya merasakan mereka tidak mempunyai potensi itu. Tetapi manusia mempunyai potensi. Dalam keadaan itu manusia menerima. Dalam keadaan itu manusia tak sedar bahawa innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim. Kebanyakan mereka zalim. Dan kebanyakan mereka itu jahil, tak faham. Jadi apakah potensi yang ada pada manusia? Potensi yang ada pada manusia, kalau kita baca dalam kitab Risalah Nur, Syekh Musi Badi'uz Zaman, disebut 3 potensi. Potensi pertama ialah kuwatul aqliyah, ialah kekuatan akal. Kekuatan akal. Kita buat bandingan dululah. Lebah, daripada anak lebah, daripada lebah dia jadi anak lebah. Bila jadi anak lebah tu asal boleh terbang tu dia pandai sendiri. Dia macam masuk universiti, dia tahu boleh cari mana pokok bunga, mana madu apa semua. Dia bawa balik madu tu semula. Tapi potensi yang ada pada dia tidak akan naik, dia tidak akan menurun. Dia statik sama je. Semua lebah benda yang sama. Sebab itu lebah ini dia sendiri tidak buat inovasi walaupun dia dah bertahun-tahun dah. Dia tak ada. Lebah macam tu je. Sepatutnya dia kena ubah lah. Lebah campur koko, lebah campur Milo, lebah madu campur susu, macam-macam madu lah. Tetapi madu kekal dengan madunya. Akan tetapi manusia Allah Subhanahu Wa Taala start dalam keadaan rendah. Start dengan dalam keadaan kosong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan daripada perut ibu dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Tetapi dalam keadaan tak tahu apa-apa tadi, Allah bagi kita 3 potensi. Potensi yang pertama ialah kuwatul aqliyah, kekuatan akal. Maka akal kita ni dia akan boleh jadi kuat apabila kita beri dia makan. Maka makanan dia ialah ilmu. Maka dia tidak boleh terhenti. Kalau dia nak terus hidup, sebagaimana manusia nak hidup ni dia kena makan. Maka akal ini untuk dia lebih maju, dia tidak boleh terhenti. Perlulah dia memberi makan kepada akal, iaitu belajar dan terus belajar sehingga mati. Okey. Yang kedua ialah quwwatus syahwiyah. Quwwatus syahwiyah ialah kekuatan keinginan. Kita panggil syahwat, keinginan. Bila ada keinginan, maka adalah cita-cita, adalah angan-angan. Jika ada angan-angan, maka dia nak buat tu, nak buat ni, menyebabkan majunya bumi ini. Maka layaklah orang yang ada syahwiyah ni boleh takbir bumi, boleh takbir dunia. Sebab apa? Dia nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, macam-macam, kerana ada kuwatus syahwiyah. Berbanding kalau kita tengok kera, kita campakkan 2 ekor atau 10 ekor dalam satu pulau. Selepas 5 tahun kita tengok pulau tu berubah tak? Jawapan dia tak berubah.
kerana dia tak ada kekuatan syahwiyah tu. Kuatu akliyah pun tak ada, kuatu syahwiyah pun dia tak ada. Adapun syahwiyah al-bahaim, syahwat kebinatangan tu ada, tapi syahwiyah untuk dia berhajat sesuatu yang lebih canggih itu tak ada. Tetapi manusia, kita letakkan dia dua orang di satu pulau, kita datang 5 tahun akan datang, tak lama lagi kita dah tengok ada gerai, ada kedai dan macam-macam lagi yang dia majukan. Baik, yang ketiga ialah quwwatul ghadabiyah. Ghadabiyah ni ialah kekuatan kemarahan. Bila dia ada marah, manusia ada marah, dia sebenarnya satu kemuliaan pada diri dia, satu kehebatan pada diri dia. Kita buat satu contoh. Ayam, dia kalau ada anak, tiba-tiba ada ular nak makan anak dia, dia duduk saja ke dia akan kembangkan dia punya bulu-bulu atau badan dia untuk menakutkan ular tu. Dia akan tunjukkan kekuatan ghadabiyah dia tu. Maka kekuatan yang ditunjukkan tu satu izzah bagi dia, satu kemuliaan bagi dia. Maka manusia pun begitu juga. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak memuliakan manusia, manusia mesti ada kekuatan ghadabiyah, benteng untuk dia. Maka bila dia ada benteng untuk dia, bila dia memegang Islam, ada orang nak injak Islam, maka dia akan bangkit lawan. Sebab itu dalam Islam kita tidak boleh kita tidak boleh diinjak-injak, bahkan kita hendaklah melawan sampai peringkat berjihad pada jalan Allah. Itu yang sampai peringkat berperang. Kerana apa? Untuk melihatkan izzah sebagai umat Islam itu sendiri. Jadi daripada potensi-potensi inilah yang menyebabkan kita menjadi khalifah di atas muka bumi. Oleh kerana itu, untuk kita menjadi mana-mana khalifah, untuk menjadi mana-mana pengurus, sama ada kita mengurus rumah kita, mengurus keluarga kita, mengurus sekolah kita, mengurus apa jawatan yang kita miliki, maka kita mesti mengoptimumkan tiga-tiga kekuatan ini, dan kita seimbangkan. Kalau kita tidak seimbangkan, maka menyebabkan seorang itu boleh jadi jatuh ke bawah, bahkan lebih teruk daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bal adall, bahkan lebih menyesatkan. Sebab itu firman Allah Subhanahu Wa Taala disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia kerana apa? Dia tidak menggunakan tiga potensi kekuatan ini dengan seimbang. Jadi rasanya cukup sampai situ. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.